Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Apa khabar kalian yang berada di luar sana? Untuk makluman, malam ni saya berada di dua platform yang berbeza dalam masa yang sama. Satu, saya berada di live TikTok, kemudian yang kedua, saya juga berada di live Facebook. Jadi malam ni saya nak kongsikan satu topik yang menjadi igawan. Topik yang menjadi igawan iaitu penat bekerja tiada simpanan. Kita semua sedia maklum apabila telah selesai tempoh sesiapa saja selesai saja tempoh belajar di IPT dan seterusnya, mereka akan memasuki gerbang pekerjaan. Jadi disitulah bermulanya era ataupun episod di mana kalian akan mula bekerja. Dan tak lain dan tak bukan apabila kita sebut tentang soal pekerjaan, apa yang menjadi menarik perhatian kalian ialah tentang tawaran gaji. Semua orang sudah pasti, semua orang sudah semestinya apabila bekerja mesti mahukan gaji yang besar. Tidak kira apa pun qualification yang ada, tentulah kalian yang bekerja, mungkin bekerja di pihak swasta ataupun bekerja sendiri ataupun bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, pilihan gaji ataupun keutamaan tentang gaji itu adalah menjadi prioriti kalian dalam memilih sebarang bentuk pekerjaan yang kalian inginkan. Jadi malam ni saya nak kongsi bagaimana kita bekerja setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, berpuluh tahun hinggalah ke satu penghujung dalam dunia pekerjaan, iaitu kalian akan bersara. So mungkin kita akan bekerja sepanjang umur kita, tak kira lah kerja sendiri, kerja makan gaji dengan pihak swasta ataupun pihak kerajaan. Kalian memerlukan satu tempoh yang lama, yang panjang. Jadi bila kita sebut tentang pekerjaan yang melibatkan tempoh yang panjang, sudah mestilah apabila kita bekerja dalam tempoh yang panjang ini, jika ia tidak memberikan pulangan pada kita, kita akan berasa ia akan sangat-sangat memenatkan. Apatah lagi apabila kita bekerja berpuluh-puluh tahun, kita tiada simpanan. Kita tiada simpanan. Jadi apabila kita lihat keadaan itu berlaku, amatlah mengecewakan, amatlah menyedihkan. Secara totalnya, bagi pihak ataupun kalian yang bekerja di sektor swasta, sudah tentulah kalian ada membuat simpanan paksa daripada pihak majikan ataupun daripada pihak kalian sendiri, iaitu di dalam kumpulan wang simpanan bekerja. Jadi bagi yang bekerja di sektor awam atau kaki tangan kerajaan, tempoh lama mana kalian bekerja, kebiasaannya mengambil masa 30 tahun, dan selepas itu kalian akan diberikan pencen penuh. Dan kalian juga akan diberikan imbuhan selepas berpuluh-puluh tahun bekerja. Jadi mungkin amount yang kalian perolehi pada ketika itu, kalian nampak banyak. Mungkin kalau yang bekerja sendiri pun, yang terlibat dalam perniagaan sendiri pun, kebanyakannya akan membuat simpanan di kumpulan wang simpanan bekerja, ataupun yang bekerjanya kebiasaannya majikan akan buat simpanan ataupun bayaran setiap bulan. Begitu juga dengan kalian akan buat simpanan, menarik potongan gaji disimpan di dalam kumpulan wang simpanan bekerja. Baik, itu soal simpanan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan secara autoriti lah.
secara authority. Okey, walau bagaimanapun setelah kita membuat perhitungan, perkiraan dan pihak KWSP sendiri pernah mengeluarkan kenyataan telah mengeluarkan kenyataan bahawa kepada para penyimpan ataupun pesara yang telah bersara, yang telah menyimpan di kumpulan wang simpanan pekerja sebagai contohnya, simpanan mereka ataupun pengeluaran wang mereka selepas bersara hanya dapat bertahan sekitar 3 tahun sahaja. Jadi kita bayangkan kita bekerja 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tetapi apa yang berlaku ialah simpanan kita hanya dapat bertahan 3 tahun. Okay. So kalau kita ambil ratio selepas bersara 3 tahun, sedangkan kita bekerja 30 tahun. So ratio yang kita lihat apabila kita mendapat sejumlah wang yang banyak itu untuk dihabiskan adalah sangat mendukacitakan. Jadi untuk itu dan kita juga kena maklum bahawa dalam tempoh 20 tahun, 30 tahun ataupun beberapa tahun yang akan datang ni, bagi golongan yang akan bersara, kita akan melihat keadaan ini semakin rumit. Pertamanya, kenapa saya sebut semakin rumit? Terima kasih Nur Azman Zakaria support saya malam ni, terima kasih. Kenapa saya katakan semakin rumit? Sebab apa yang berlaku sekarang dalam cycle ekonomi yang berlaku sekarang, keadaan ekonomi sekarang sedang berada di cycle yang ke bawah. Jadi maknanya apabila keadaan ekonomi berada dalam cycle yang di bawah, maksudnya akan berlakulah inflasi, akan berlakulah kenaikan harga barangan, terutamanya harga barangan menyebabkan harga barangan mentah dan sebagainya. Jadi dengan sejumlah wang yang kita perolehi secara authority, kita simpan secara authority melalui KWSP, ataupun nanti kita akan mendapat ganjaran pencen, jumlah wang tersebut mengikut kajian hanya bertahan 3 tahun saja. Jadi kita boleh bayangkan mungkin yang akan datang ini, mungkin akan datang 3-4 tahun akan datang, mungkin dia tak akan bertahan 3 tahun. Mungkin dia hanya dapat bertahan setahun saja, boleh jadi. Mungkin dia boleh dapat bertahan 2 tahun saja, boleh jadi. Sebab dengan kenaikan harga barang, dengan inflasi, dengan kos sara hidup yang tinggi. Jadi kita akan menjangkakan perkara ini akan berlaku, dan sememangnya kalau kita ada banyak membuat pembacaan yang berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan kewangan, perkara-perkara seperti ini dijangkakan sememangnya akan berlaku dan sedang berlaku. Jadi untuk itu sebagai menggantikan simpanan yang berautoriti yang telah saya sebutkan tadi melalui kumpulan wang simpanan pekerja, mungkin melalui ganjaran pencen, dan sebagainya, ia amat tidak mencukupi. Ia amat tidak mencukupi untuk menampung sesiapa saja apabila mereka menghampiri ataupun tempoh persaraan. Jadi dalam hal ini, saya ingin berkongsikan salah satu kisah yang saya telah baca dalam satu blog blog Zazalina Osman. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di Zazalina Osman. Dia telah berkongsi berkenaan dengan bagaimana pendapatan yang diterima dalam tempoh sebulan ataupun pendapatan bulanan yang diterima itu amat tidak mencukupi untuk menampung kehidupan dia selama 1 bulan. Dalam istilah yang mudah, saya selalu sebut ataupun rakan-rakan saya selalu sebut bahawa kita akan sebut sebagai kais, bukan kais pagi makan pagi, tidak, kais bulan makan sebulan. Sebab hanya dengan pendapatan bulanan saja yang seperti diceritakan itu, pendapatan bulanan yang diceritakan itu tadi, sebenarnya tak dapat juga menampung. Sebab kenapa tak dapat menampung? Sejadi saya akan ceritakan. Dalam tulisannya, Zazalina ada sebut, sebagai contoh, katakan seorang pekerja itu menerima pendapatan bulanan sebanyak RM3,000.
Okey, kita ambil RM3,000. Okey, jadi kalau kita bahagikan dalam sebulan, maksudnya 30 hari, so amount yang kita layak untuk kita buat, okey, untuk kita belanjakan atau untuk kita peruntukkan sebagai bajet kewangan kita ialah RM100 sehari. Okey, saya mengambil contoh daripada Zazalina ni. Dia kata 30 hari bekerja, gaji RM3,000 sebulan. Okey, maknanya satu hari kalian hanya ada bajet kewangan atau peruntukan kewangan hanya RM100 saja. So daripada itu, okay, Zazalina mengatakan pecahan dia kalau kita berasaskan gaji RM100 sehari, okay, kita akan tengok perbelanjaan kita tu, pecahan dia bagaimana. Okay, Zazalina kata makan RM20, okay, minyak dan kereta RM10. So ini kita assume, kita andaikan mungkin Zazalina ni tempat kerja dia tak jauh daripada rumah. Mungkin tak ada tol dan sebagainya. Kemudian untuk tujuan lain-lain kereta, minyak kereta dan parking dia dah include kan RM15. So maksudnya dalam RM100 yang kita perolehi setiap hari tu, kita mempunyai baki ataupun balance sebanyak RM55 saja. Okay, bayangkan tadi ada RM100. Okay, sekarang kita belanjakan untuk makan saja RM20, minyak kereta RM10, tol atau parking RM15. So kita dah belanjakan lebih kurang RM45. Jadi kita ada balance RM55 untuk satu hari berdasarkan gaji RM3,000. Okay, jadi apa yang disebutkan oleh Zazalina tadi, makan tadi itu belum lagi makan waktu malam. Dia mengambil perkiraan itu tadi, perkiraan waktu bekerja, maksudnya pagi, tengah hari dan dia balik. Satu hari tak lengkap lagi. Okay, dia telah belanjakan RM20. So, sekarang ni back to back, kalau kita buat perkiraan sebenar, okay, termasuk dengan makan malam, mungkin kita buat tambahan sebagai RM10 lagi. Maksudnya, kita hanya ada baki lebih kurang RM45. Ingat, RM45 baki pada hari berkenaan apabila kita bekerja selama sebulan dan kita pecahkan dia dalam gaji harian kita 100 hari. Baik, dalam balance ataupun baki yang Zazalina sebut tadi, lebih kurang RM45, belum lagi masuk makan malam, bil telefon, bil elektrik, air, perbelanjaan untuk anak-anak, duit rumah, duit kereta, saving, okey, mak ayah, insurans dan lain-lain. Okey, jadi semua perbelanjaan yang telah saya sebutkan tadi itu, kita ambil semuanya secara minimum, average minimum. Maksudnya kita tidak berbelanja secara boros. Kita tidak berbelanja secara di luar kemampuan kita. Kita juga tidak berbelanja secara bermewah-mewah. Okey. Jadi kalau apa yang telah ditulis oleh Zazalina, dia kata kita berbelanja mengikut minimum, secara minimum ataupun average. Itu tak termasuk lagi lunch ke, ada fine dining ke, kalau ada jumpa dengan kawan-kawan ke dan sebagainya. Waktu bekerja biasanya ada minum-minum, ada ngopi-ngopi dan sebagainya, perbelanjaan itu. Okey, jadi grand total kalau kita jumlah keseluruhannya tu, berdasarkan baki kita RM45 tadi dengan gaji bulanan RM3,000, RM3,000, kita pecahkan dalam bentuk harian RM100. Percayalah, gaji kita sememangnya tidak mencukupi ataupun berada dalam surplus ataupun negatif. Negatif. Di live TikTok saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kerana yang join saya malam ini. Jadi untuk mengatasi perkara ini berlaku, kebanyakan dan boleh katakan majoriti, pekerja-pekerja yang saya sebut tadilah, yang bekerja sendiri, yang berniaga, yang bekerja di sektor swasta, yang bekerja di sektor perkhidmatan awam ataupun kakitan kerajaan, mereka ada menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Sebagai contoh, kalau yang di pejabat tu, pengalaman saya lah, di pejabat, ada yang menjual kain, ada yang menjual sabun, ada yang menjual kerepek,
ada yang menjual pelbagai lagi lah. Pelbagai lagi. Ada kalau yang pandai buat kek, kuih dan sebagainya, memang ada. Ini memang diakui. Maksudnya mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan, tak lain tak bukan sebagai satu bentuk usaha atau inisiatif untuk menampung perbelanjaan yang telah pun dibuat perkiraan tadi mengatasi jumlah gaji yang kita terima. Jadi macam mana nak survive? Jadi kebanyakan mereka ni akan berniaga kecil-kecilan dan sebagainya lah, seperti yang saya sebut tadi. Dan kalian bayangkanlah, kalian akan survive sehingga 20 tahun, 30 tahun. Itu belum lagi saya tambahkan dalam soal hutang. Belum, saya tak tambah lagi pun. Saya tak cerita pun lagi tentang hutang. Sekarang ni saya cerita tentang terima gaji sebulan, bagaimana belanjakan gaji itu setiap hari, daratkan dengan 30 hari. Saya tak sentuh pun lagi tentang soal hutang. Ini based on gaji 3,000. Jadi kita boleh dapat gambaran di sini bahawa dalam keadaan ekonomi kita sekarang ini, adalah menjadi satu keperluan kepada sesiapa saja yang bekerja. Mereka perlu mencari alternatif lain ataupun dalam bentuk pendapatan kecil yang lain sebagai usaha untuk menampung keperluan perbelanjaan mereka ataupun keperluan perbelanjaan harian mereka. Itu memang patut diakui. Baik, bercakap tentang menampung pembelanjaan ataupun pendapatan tambahan, saya akui ada di kalangan mereka yang sungguh berjaya. Sungguh berjaya. Kalau ada, sebagai contoh, kalau ada yang menjalankan perniagaan Tupperware contohnya, mereka akan menjalankan perniagaan berkenaan secara bersungguh-sungguh dengan serius, sehingga kan ada yang berhenti kerja. Ada yang berhenti kerja dan meneruskan perniagaan Tupperware tersebut sebagai pekerjaan hakiki mereka, menggantikan pekerjaan asal mungkin di sektor swasta ataupun di perkhidmatan awam. Baik, itu satu. Jadi kalau kita lihat majoriti penduduk ataupun di kalangan kita di Malaysia ni terpaksa melakukan secara rumuhnya, saya boleh sebut sini, terpaksa melakukan 2 kerja atau 3 kerja untuk menampung perbelanjaan harian mereka, perbelanjaan bulanan mereka, perbelanjaan tahunan mereka, dan sekarang baru saya nak tambahkan, iaitu untuk menutup hutang. Hutang yang telah mereka lakukan seperti apa? Hutang PTPTN, hutang belajar itu tak selesai lagi. Kemudian hutang apa? Bila dah mula kerja, mula buat pinjaman kenderaan, hutang kereta. Kemudian apabila bekerja, ada kereta dan sebagainya, sudah mula untuk berkahwin. Hutang pula, buat pula pinjaman personal ataupun pinjaman peribadi untuk berkahwin dan sebagainya, hingga nak beli rumah. Kemudian bila anak-anak nak melanjutkan pelajaran, berhutang lagi, sehinggalah ke akhir sesi perkhidmatan ataupun tempoh tahun, berpuluh-puluh tahun mereka bekerja. Jadi kita bayangkan dalam keadaan ekonomi sekarang ini, sebenarnya terutamanya oleh pihak bank, perniagaan mereka, keuntungan pihak bank ini datangnya daripada pinjaman kalian. Kalau kalian tak ada buat pinjaman, maksudnya bank tidak ada bisnes, tak ada perniagaan. Jadi saya nak fokus malam ni, bagaimana, seperti mana topik yang saya dah sebut ataupun saya dah tuliskan tadi, iaitu penat bekerja tiada simpanan. Tuan-tuan dan puan-puan, begini, menurut mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, memang dalam keadaan sebenar, dalam keadaan bulanan, kita memang ada buat bajet kewangan. Memang kita ada buat bajet kewangan. Maksudnya kita spend over lah. Spend over untuk A, B, C, D dan sebagainya. Walau bagaimanapun, apabila ini nak bercerita tentang tabiat lah. Tabiat. Jadi apabila kita terima gaji setiap bulan, pertama sekali kita akan membuat bajet kewangan dan kita akan membelanjakan terus. Contoh, bayar hutang, A,
B, C, D, beli keperluan B, okay, dan sebagainya. Jadi apabila kita membuat perkiraan seperti ini, okay, at the endnya nanti, okay, di hujungnya nanti, kita akan tengok kita tiada baki simpanan. Ini sama seperti apa yang Zazalina sebut tadi dalam blog tulisannya, mengatakan, okay, penat je kerja tapi tiada simpanan, guys. Sama seperti topik yang kita nak highlight malam ni lah. Okay, jadi apa yang mentor saya cadangkan untuk mengatasi masalah ini, okay, pertama, apabila saja mendapat gaji setiap bulan, kita perlu potong gaji itu. Kita perlu potong gaji itu, kita boleh simpan gaji itu, okay, dalam amount ataupun jumlah peratus yang tertentu, supaya kita ada simpanan, supaya kita bekerja sebulan, kita ada simpanan untuk sebulan. Apabila kita bekerja 20 tahun, bekerja 30 tahun, kita ada simpanan 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita tidak menggunakan kaedah ataupun teknik potong, simpan, paksa diri untuk forgotten saving dan sebagainya, selagi itulah kita tidak akan mula menyimpan. Selagi itulah kita tidak akan bermula untuk menyimpan, dan selagi itulah kita akan merasa penat bekerja, kita tiada simpanan. Okey, jadi untuk itu, okey, apa yang kalian perlu buat ialah buat simpanan. Dapat gaji setiap bulan, simpan. Okey, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i mencadangkan, okey, bagi yang bergolongan berpendapatan rendah, sasul saya, okey, yang bergaji kecil, okey, jumlah persatusan simpanan yang dicadangkan ialah 10%. Okey, sebagai contoh, okey, berdasarkan case study kita dalam penulisan Zazalina tadi, okey, gaji 3,000. Jadi pastikan RM300 itu kita simpan dahulu apabila kita terima gaji. So mindset kena clear. Saya dapat gaji, simpan dulu. So bila kita simpan, okey, dan lebihnya, selebihnya itu tadi barulah kita belanjakan, okey, kita belanjakan ke atas apa-apa keperluan, bayaran, termasuk hutang. Okey, okey. Jadi untuk itu maksudnya kita perlu hidup di dunia yang nyata. Okey, sebagai contoh, kalau kita dah buat simpanan sebanyak RM300 sebulan, so maksudnya kita ada balance baki sebanyak RM2,700. Jadi maksudnya untuk bulan berkenaan, kita hanya hidup berdasarkan RM2,700 itu sahaja. Kalau ataupun sekiranya kalian berbelanja menggunakan lebihan yang telah disimpan itu tadi melebihi RM2,700, maksudnya kalian akan berada dalam situasi kewangan yang gawat, yang bahaya. Jadi maksudnya lifestyle kena ubah. Okey, minuman, kalau nak order minuman di restoran dan kedainya pun kita kena ubah lah. Kalau sebelum ni bergula dan sebagainya, kena order lah minuman yang tak ada bergula. Kalau perlu kata nak puasa hari Isnin dan Khamis, kita puasa lah. Sebab itu sangat penting. Sebab itulah, okey, dengan lifestyle kita sebegitu rupalah, kita akan dapat mengubah, daripada kita tak ada simpanan kepada ada simpanan, supaya apabila kita bekerja, kita terima gaji, kita tak berasa penat. Baik, bercakap tentang simpanan, okey, adalah dicadangkan, okey, simpanan yang kita nak simpan itu adalah lebih baik kita simpan dalam bentuk simpanan yang tekal. Apa dia simpanan tekal? Simpanan tekal ni maksudnya simpanan yang selain daripada ataupun dalam bentuk aset. Dan saya ingin cadangkan di sini, simpanan tekal yang paling baik ialah emas. Emas. Okey, so apa simpanan tekal emas? Iaitu emas 999.9. Baik, so sebab apa kita kena simpan dalam emas? Sebab kalau kita simpan dalam bentuk duit, dalam bentuk ringgit, percayalah, saya ulang, percayalah, hari ni kalian simpan, esok kalian akan keluarkan. Sebab, okey, sebab apa? Sebab satu, ini memang digariskan oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bahawa kalian sepatutnya ada simpanan kecemasan apabila bekerja, simpanan kecemasan 3 bulan,
6 bulan atau 1 tahun gaji sebagai satu bentuk simpanan kecemasan jika diperlukan. Jadi bagaimana nak dapatkan atau nak mulakan ada simpanan kecemasan 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun tu? Kalian kena bermula. Bermula simpan dalam bentuk simpanan yang apa? Simpanan yang tekal, iaitu simpanan dalam bentuk emas sebegini. Dalam bentuk simpanan emas. Dalam bentuk simpanan emas. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, simpan hari ni, esok kita korek. Simpan hari ni, bulan depan kita keluarkan. Simpan hari ni, bulan berikutnya kita belanja habiskan, hangus. Jadi simpanan dalam bentuk duit adalah tidak digalakkan. Kenapa tak digalakkan? Saya dah sebut dah tadi. Kita belanja, kita boros, kita hilangkan dia, kita hanguskan dia. Kita, puncanya kita lah. Bukannya orang lain, puncanya kita juga. Betul? Jadi simpanan tekal yang terbaik, simpanan tekal yang sangat konsisten, yang sangat terbaik ialah simpan dalam bentuk emas 999.9, emas public gold 24 karat. Baik, bercakap tentang simpanan emas, mindset kita mungkin, kebanyakannya daripada kita mungkin akan mengatakan sebegini, nak simpan emas, nanti aku tunggu duit banyak baru aku mula simpan emas. Kebanyakan lah. Kebanyakannya dah. Sebenarnya salah. Sebab untuk kita mulakan simpanan emas, kita tak perlu mempunyai duit ribu-riban. Saya ulang, untuk memulakan simpanan emas, kita tak perlu ada duit ribu-riban untuk ada simpanan emas ataupun untuk kita simpan sebagai simpanan kecemasan dan keperluan yang lain. Kita hanya bermula dengan menyimpan RM100 ataupun 10% daripada gaji kita tu tadi dalam bentuk simpanan tekal, simpanan emas. Bagaimana? Begini. Baik, untuk memulakan simpanan emas, emas nanti, kita ada 3 kaedah. Untuk memulakan memulakan simpanan emas, kita ada 3 kaedah. Yang pertama, terima kasih yang bagi love banyak ni, Masya Allah. Terima kasih Tuan Kaja. Terima kasih Tuan Kaja. Love, terima kasih. Terima kasih Tuan Kaja. Jadi saya sebutkan di sini sekali lagi, simpanan yang tekal tadi ialah simpanan emas. Yang pertama, kita mula dengan RM100. Daftar percuma, saya akan bantu, saya akan guide kalian. Dengan RM100 tadi simpanan kita mula tadi, maksudnya kita simpan bukan dalam bentuk duit. Kita tak simpan dalam bentuk duit. Kita simpan dalam bentuk gram emas. RM100 hari ini, jumlah gram emasnya lebih kurang berkadaran 0.35. Terima kasih Fazri Cik Irok, terbaik. Terbaik. Malam ni saya mengajar, mengajar. Jadi 0.35 gram bergantung pada harga emas masa. Jadi dengan RM100 itu tadi ataupun dengan gaji berasaskan gaji RM3,000 tadi, 10% nya kita simpan RM300, kita simpan dia. Nak kita faham dengan bahasa yang lebih mudah, kita simpan macam di bank. Kita simpan macam di bank, tetapi kita panggil dia sebagai akaun simpanan emas ataupun GAP, Gold Accumulation Program. Kalau di bank kita ada fixed deposit, tetapi kita di Public Gold kita ada akaun simpanan emas. Akaun simpanan emas ni sama, menyamai akaun yang seperti mana di bank. Macam akaun di bank. Tapi apa yang berbezanya ialah kita tidak menyimpan duit. Kita menyimpan gram emas. Hebat Abang Syahmat. Terima kasih Cik Kaja. Kita menyimpan gram emas. So kita simpan gram emas, kita tak simpan duit. Sebab kalau kita simpan duit, saya dah cakap dah tadi, duit akan bocor, duit akan hangus, duit akan hilang, kita sendiri yang hilangkan. Jadi kita simpan dalam bentuk gram emas lah. Jadi bila kita simpan gram emas, bulan pertama, bulan kedua, ketiga dan seterusnya, insyaAllah, insyaAllah dengan gaji yang RM3,000 tadi yang kita mula anggap tak cukup, rasa tak cukup-cukup, puncanya daripada kita, insyaAllah dia akan menjadi cukup dan rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah. Percayalah. Itu yang pertama. Kita simpan bermula dengan RM100. Daftar percuma, saya bantu, saya guide. Kalian boleh
klik dekat bio saya ataupun boleh WhatsApp saya dekat situ, dan selepas saya selesai habis live di TikTok dan FB ni, nanti saya akan bantu kalian straight away untuk daftar cara percuma. Kita tidak ada mengenakan sebarang bentuk bayaran sesen pun kepada kalian yang nak mula menyimpan emas, insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagi kalian yang ada bajet bulanan, ada lebihan, mungkin di awal-awal tahun ni syarikat swasta sebagai contohnya, mungkin sektor perkhidmatan awam yang telah diura-urakan akan diberikan bonus tahunan lah ataupun bantuan tahunan sebagainya. Kalian boleh mulakan simpanan ataupun dengan membeli emas secara fizikal ataupun kita sebut sebagai outright purchase. Outright purchase. So outright purchase ni maksudnya kalian beli, kalian terus terima emas fizikal 999.9 ni di tangan. So maksudnya beli emas dapat emas. Pastikan beli emas dapat emas. Jangan kalian beli emas dapat nombor. Kalau beli emas dapat nombor saja, lebih baik pergi kedai nombor. Lebih baik pergi kedai nombor. Tak, dia takkan jadi macam tu. Jadi kalau kita nak beli emas, pastikan dapat emas di tangan. So itu yang kedua. Yang ketiga, kaedahnya ialah easy payment purchase ataupun kita sebut sebagai di Public Gold syariah easy payment purchase. Syariah easy payment purchase ni bermaksudnya kita membeli ataupun buat simpanan emas, kita membuat secara bayaran ansuran. Sebagai contoh kalau untuk 1 dinar ni hari ini 1 dinar ni beratnya 4.25 gram. 4.25 gram, kita boleh buat bayaran ansuran selama 10 bulan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih kurang sebulan 120. Dapat gaji, terus kita buat auto debit, kita simpan, kita bayar dia dalam bentuk emas. Maksudnya tadi simpanan kita simpanan kekal lah, simpanan yang kekal. Kalau kita buat simpanan dalam bentuk duit, simpan hari ni, minggu depan kita dah keluar dah. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kita simpan lebih kurang RM120 sebulan selama 10 bulan. Kalau kita nak langsaikan lebih awal pun boleh, tak ada masalah. Dan nanti pihak Public Gold akan membuat penghapusan berinsurans. Penghapusan berinsurans dihantar dekat kalian, kat korang kat luar sana, terus ke tangan. Jadi jangan risau tentang isu yang berkaitan dengan hilang dan sebagainya. Pengalaman saya lebih daripada 2 tahun ni, tidak pernah pun satu item emas saya hilang disebabkan oleh penghapusan berinsurans ni, insyaAllah. Jadi itu adalah 3 kaedah yang saya sebutkan tadi. Pertama, GAP, Gold Accumulation Program, kita daftar percuma, tak ada sebarang bayaran. Begitu juga dengan outright purchase. Untuk buat outright purchase ni juga kalian perlu daftar secara percuma, saya bantu, saya guide. Dan yang ketiga, kalian boleh juga buat secara EPP, Easy Payment Purchase. Jadi nampak ada 3 kaedah yang kita tawarkan supaya kalian dapat membuat pilihan untuk menyimpan. Selagi mana kalian tak bermula menyimpan, selagi itulah kalian akan berbelanja berlebih-lebihan. Percayalah. Jadi bagi yang mungkin ada pertanyaan, saya chat sekejap di live TikTok. Terima kasih kepada yang join, terima kasih yang bagi love, terima kasih yang bagi bunga. Di yang berada di live Facebook, terima kasih. Nuri Cahaya, macam best saja. Nuri Cahaya bukan macam best, memang best. Nuri Cahaya memang best, bukan macam lagi dah. Di live TikTok, yang baru join, Mr. Zul. Mr. Zul join. Terima kasih Mr. Zul. Mr. Zul apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang nak bertanya, boleh bertanya di ruangan komen. Kalau mungkin pun ada nak bertanya, boleh tengok dekat saya punya link bio tu. Boleh klik kat situ. Ataupun boleh klik WhatsApp saya terus. Saya akan menjawab pertanyaan ataupun saya akan bimbing guide kalian lifetime untuk membuat simpanan emas. Sebab kita di Public Gold, terutamanya saya dan juga para dealer Public Gold yang lain, kita tidak ada mengenakan sebarang bayaran. Pendaftaran adalah percuma. Kalian daftar hari ini, kalian daftar sekarang, dalam tempoh 5 minit saja kalian dah mula simpan emas. Cuma apa yang saya boleh nasihatkan di sini, kadang-kadang bukan kadang-kadang, selalunya lah,
selalunya kita akan menyebut bahawa emas ni bagus, emas bagus, emas bagus. Semua orang tahu. Pergilah ke mana-mana merata pun orang tahu emas ni bagus. Tapi apa yang penting sekarang ialah tindakan kita lah. Tindakan kita bermula dan dia akan menjadi habit dan supaya kerja kita setiap bulan, apabila kita terima gaji setiap bulan, dia tidak akan memenatkan kita. Kenapa? Sebab apabila kita mula menyimpan, apabila kita mula membuat keputusan untuk menyimpan, bermakna kita telah pun menetapkan matlamat. Akak berminat cikgu. Ya Akak Nuri Cahaya. Akak Nuri Cahaya boleh tengok dekat saya punya link dekat Facebook. Yang ini Facebook boleh WhatsApp kat saya. Nanti saya guide selepas habis live ni. Tak ada masalah. Baik, saya nak sambung sikit tadi. Kenapa bila kita bermula ni, bila kita mula menyimpan, maksudnya kita sudah pun menyediakan diri kita untuk mengelak daripada sebarang bentuk kemungkinan yang akan berlaku pada kita. Kita tak tahu tempoh umur kita. Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Mungkin sekarang keadaan sekarang ni kita berasa sihat. Tapi percayalah, nanti satu hari apabila kita buat simpanan sebegini ni, terutamanya dalam simpanan emas, maksudnya setelah kita ambil keputusan menyimpan simpanan dalam bentuk simpanan emas ni, maksudnya kita sudah pun meletakkan sasaran kita. Mungkin ada orang dia mula menyimpan simpanan tekal dalam bentuk emas macam ni, mungkin tujuan dia untuk dana persaraan, sebab dia dah mendengar tadi apa yang saya katakan, ganjaran pencen ataupun imbuhan ataupun simpanan KWSP, apabila dia mencapai umur 55 tahun, dia hanya dapat bertahan dalam tempoh 3 tahun saja. Bayangkan, kerja 30 tahun, dapat KWSP 3 tahun saja selesai. Jadi penat tak penat kita bekerja? Penat kan? Itu satu. Yang kedua, ada juga selain daripada sebagai dana persaraan, mungkin anak-anak mereka, terutamanya golongan muda lah. Ada yang telah menjadikan memang kita ada proven golongan muda yang ingin berkahwin contohnya, mereka menggunakan simpanan dalam bentuk dinar macam ni, sebagai mas kahwin, sebagai persediaan dan sebagainya. Selain daripada tu, kalau kita tak nak simpan dalam bentuk fizikal, kita simpan dalam bentuk akaun simpanan emas. Kalau golongan muda yang nak berkahwin, ibu ayah boleh nasihatkan mereka boleh buat simpanan daripada sekarang. 5 tahun akan datang, maksudnya simpanan tersebut telah bersedia, dan untuk berkahwin tak perlu berhutang, tak perlu ambil pinjaman peribadi dan sebagainya. Sebagai contoh, si pasangan lelaki simpan 1 gram 1 bulan. Pasangan perempuan simpan 1 gram 1 bulan. Maksudnya 1 bulan ada 2 gram. Cukup setahun ada 24 gram. Cukup 5 tahun dah boleh berkahwin, dah ada simpanan dan sebagainya. Jadi nampak tak? Jadi kita tak perlu nak berhutang sepanjang hidup kita untuk kita atasi apa-apa saja kemungkinan sebagai persediaan kita pada masa depan. Mungkin ada juga di kalangan kita yang nak mengerjakan umrah dan haji dan sebagainya. Jadi simpanan yang terbaik ialah selain daripada tabung haji, kalian juga boleh menyimpan dalam bentuk dinar emas macam ni. Sebagai contoh, kalau kata ingin menyimpan dalam bentuk dana umrah atau haji, umrah lebih kurang 5 atau 6 dinar seperti ni, InsyaAllah dah boleh pergi tunaikan umrah. Tapi kalau haji, mungkin kita nak simpan dalam 10 ke 12 dinar seperti ini. Baik, macam mana? Yang pertama sekali, korang daftar dulu. Korang daftar, saya bantu, saya guide secara lifetime. Dan korang boleh bermula. Bermula membuat simpanan, dan perlu simpan dalam bentuk simpanan yang tekal, konsisten, berdasarkan matlamat apa yang korang nak apabila memulakan simpanan. Selain daripada tu, mungkin kalian di luar sana adalah golongan-golongan peniaga. Saya memang ada seorang customer yang berniaga cendawan, so apabila saya saya bimbing dan guide dia. Untuk makluman sekarang ni dia telah pun membuka farm dia yang kedua, dan yang akan datang yang ketiga, dengan simpanan emas. Maksudnya dia ada menyimpan hasil daripada keuntungan perniagaan dia setelah dia menolak semua kos overhead dia yang berkaitan dengan operasi pengeluaran cendawan dia menyimpan secara mingguan. So maksudnya apabila saya bertanya kenapa tuan
berbuat demikian. Dia kata dia ingin menyimpan supaya dia tak nak apa yang dia usahakan sebelum ini tak nampak hasilnya. Dan yang kedua, tujuan dia menyimpan dalam bentuk emas ni ialah dia untuk mengembangkan lagi perniagaannya ataupun nak expand lagi farm cendawan dia. Jadi bayangkanlah sebenarnya kalau kita ada kemahuan, sebenarnya di situlah ada jalan. Tapi yang sangat penting ialah tentang mindset dan habit kita, iaitu kita kena bermula. Selagi kita tidak bermula, selagi kita tak mengambil tindakan, selagi itulah kita berada di takut lama. Apabila kita berada di takut lama, kita akan berasa penat sepanjang tempoh 20 tahun, 30 tahun. Bayangkan terima gaji setiap bulan, tapi apa yang kita terima, apa yang kita dapat hanya penat sebab kita tidak ada mula menyimpan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bagaimana untuk kaya adalah dengan hanya membuat simpanan. Kalau kita tak buat simpanan, selagi itulah kita takkan kaya. Okey, saya rasa itu saja. Mungkin ada pertanyaan pusingan yang terakhir. Sebelum saya rumuskan dan saya akhiri saya punya live malam ni. Okey, di live FB masih ada kekal masih ada kekal lagi yang sedang menonton live saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Malam ni santai-santai saja saya berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan ataupun manfaat sebenarnya apabila kita menyimpan emas berbanding kita menyimpan dalam bentuk duit. Sebab back to back apa yang tindakan yang kita buat ataupun apa saja yang berlaku, terutamanya dalam konteks kewangan kita perlu salahkan diri kita. Kita tak perlu salahkan kepada mana-mana pihak sebab kita tidak bermula, sebab kita tidak mengambil tindakan. Baik, Mr. Jerry. Okey, Mr. Jerry, terima kasih join di live TikTok. Okey, Amanina Matali, terima kasih kerana support saya malam ni. Okey, jadi itu saja. Bagi yang berminat tadi boleh WhatsApp saya. Okey, di live FB boleh klik dekat landing page saya tu https /bit.ly/syamahmad. Begitu juga di live TikTok boleh klik di bio saya, ataupun di bio saya tu nanti ada WhatsApp. Boleh terus WhatsApp saya dan saya akan bantu. Saya akan guide kalian secara lifetime insya-Allah. Jadi itu saja untuk malam ini. Sehingga kita berjemu ataupun kita berkongsi di lain masa. Insya-Allah. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datangnya daripada saya sendiri. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Bye.